Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video kedua saya tentang FB Ads. Video kali kedua ni saya nak ceritakan tentang apa beza entiti yang ada dalam FB Ads. Sebab ramai ingat FB Ads ni semua. FB personal pun dia ingat FB Ads, page pun dia ingat FB Ads, business manager pun dia ingat FB Ads. So kita nak kena faham perbezaan setiap entiti yang ada ni supaya bila kita nak belajar, kita jelas apa yang kita cakap. Terms yang kita cuba sebut tu kita tahu apa benda dia, bukan kita main sebut je. Ataupun kalau kita cuba nak hire orang, agensi ataupun marketer untuk buat FB Ads, kita tahu apa benda yang kita nak cakap. Sebab saya sendiri pun kadang tulis konten pun dia ingat termasuk dalam FB Ads. Sedangkan FB Ads tu benda yang lain. Menulis konten di page ni benda yang lain. Sebabkan dia tak pasti sama ada dia faham macam mana. Saya anggap dia ada anggapan yang salah lah. Kan? Jadi bila kita sebut FB Ads tu apa dia? First, kita nak kena tahu yang ini adalah dalam paparan skrin ni adalah FB personal. So dalam FB personal ni FB yang kita sendiri guna lah. Setiap orang ada interface macam ni, setiap orang ada access. So dalam FB personal ni kita tulis post, kita masuk group, kita buat live dalam FB personal dan iklan pun iklan FB Ads akan keluar dekat sini lah. Contoh ni macam saya keluar TikTok Ads. So ni ada perkataan sponsored. Kalau ada perkataan sponsored ni maknanya ini iklan FB Ads lah. So siapa yang nak menempel buat iklan dia, janganlah kita letak komen iklan kita dekat dalam iklan yang sponsored ni. Sebab orang tu bayar kan. So sedangkan kita tak buat iklan, kita tak bayar, kita nak beriklan dalam dia punya iklan berbayar dia. So benda tu tak ada etika lah. So ni tepi ni pun ada juga iklan. So ada sponsored. Ni jenis right column. So maknanya FB Ads akan keluarkan kita punya iklan dalam FB personal. So semua orang yang ada FB personal dia akan nampak iklan. Okey. Kedua page. Ini adalah page. So page ni kita guna secara asasnya untuk buat post lah di page dan kebiasaannya post di page itulah yang kita jadikan FB Ads ataupun jadikan iklan. So dalam page ni kita boleh buat post, kita boleh buat ada part kita boleh buat iklan instant experience ataupun orang panggil dulu canvas, video. So semua bahan-bahan iklan, copywriting kita akan post di page. So dalam page ni juga kita boleh buat FB Ad, tapi kita cuma boleh klik yang orang selalu sebut boost post. Cumanya boost post ni dia terhad. So nampak kan kat sini ada butang warna biru. So butang ni bila kita klik kita boleh boost post. Tapi dekat sini dia punya setting FB Ad dia terhad. Dia tak dapat penuh macam dalam Ads Manager. So bila kita katakanlah kalau page kita kena unpublish oleh FB Ad, oleh FB sebab kita langgar peraturan tertentu. So page ni saja unpublish, dia tak ada kaitan dengan kita punya Ads Manager, tak ada kaitan dengan FB personal yang kita tengok tadi. So kat sini kita dah maklum kita ada dua asset. Satu tadi saya dah tunjuk FB personal, yang kedua FB page. Yang ketiga Ads Manager. Okey, ini adalah Ads Manager. So dalam FB page kita ada Ads Manager. So Ads Manager adalah entiti yang ketiga. So Ads Manager lain dengan FB personal, lain dengan page. Dalam Ads Manager ni kita akan buat iklan. So semua setting-setting iklan kita akan gunakan Ads Manager. So dalam ni pun feature-features yang ada macam nak pasang pixel, nak buat custom audience, nak tengok tracking pixel, nak bayar payment, nak tengok setting. So semua dalam Ads Manager. So kalau Ads Manager ni kena flag, page masih boleh guna macam biasa,
FB personal masih guna macam biasa, cuma as manager je yang kita tak boleh guna sebab dah kena flag. So benda tu tak ada berkaitan. Dan bila kita sebut FB ads, di sinilah bendanya. Di sinilah iklan tu akan di set up dan setting. Tetapi dalam ni juga kita boleh buat post. Biasa orang panggil dark post. So dalam Ads Manager ni pun kita boleh buat post untuk iklan selain daripada dalam page tadi. Okey. Yang keempat, Business Manager. So Business Manager, dalam Business Manager kita boleh pergi ke Business Setting. So kat sebelah kanan ni biasanya dah akan keluar lah kalau Business Manager kita ada banyak. So dalam Business Manager ni kita akan jaga kita punya asset dalam Business Manager. So biasanya kalau kita nak add orang ataupun add outsiders, sebaiknya kita gunakan Business Manager. Sebab apa? Sebab Business Manager ni hanya owner saja yang boleh full access. Orang lain tak boleh take over. Walaupun orang lain jadi admin, yang jadi admin tu dia tak boleh take over. Hanya admin yang asal saja, owner yang asal saja boleh full control untuk remove semua orang. Okay, so kat sini kalau kita tengok sebelah kiri ni dia ada banyak asset yang kita boleh masukkan. So yang ini Business Manager ni biasanya kita tak kena flag, kita kena restricted. So bila kita restricted maknanya automatic semua ads account, ads manager di bawah Business Manager ni kita tak boleh guna. So caranya ialah kita kena appeal kepada FB supaya kita dapat unlock restriction tu semula. Barulah kita boleh guna. So dia tak ada flag. Kalau kena flag maknanya kita memang dah violate terlalu banyak regulation ataupun kita memang langgar regulation yang besar lah pada FB. Cuma apa beza Business Manager ni? Ia adalah tempat kita jaga kita punya asset. Page kita, account as manager kita, pixel, data source. So benda ni adalah entiti yang keempat. So tadi saya dah bagi tahu ada entiti yang pertama kita punya FB personal, kemudian entiti kedua kita punya FB page, entiti ketiga kita punya ads manager, entiti keempat kita punya business manager. So kena tahu beza empat benda ni supaya bila kita start belajar nanti kita akan mudah faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.